Okey, kita masuk kepada pelajaran 21 Perjanjian Hudaibiyah bidang sirah. Okey, yang pertama, kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Okey, Rasulullah SAW bermimpi bahawa baginda memasuki Masjidil Haram. Lepas tu baginda mengambil kunci Kaabah serta melaksanakan umrah bersama dengan para sahabat. Para sahabat berasa gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah SAW itu. Okey, kronologi yang kedua, pada hari Isnin, awal bulan Zulqa'dah, tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bertolak ke Makkah bersama dengan 1,400 orang sahabat dengan pedang yang bersarung. Okey, seterusnya Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti di Zulhulaifah untuk berniat umrah. Mereka turut membawa binatang korban bagi menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh musyrikin Makkah dan mereka tidak membenarkan rombongan ini memasuki Makkah. Okay. Khalid bin Al-Walid bersama dengan tenteranya berjumlah cuba untuk menghalang Rasulullah SAW daripada memasuki kota Mekah di Qura'ul Ghamim. Namun Rasulullah SAW melalui jalan lain untuk mengelakkan pertembungan dengan tentera Khalid. Okay. Rasulullah SAW berhenti di Hudaibiyah. Baginda juga dikunjungi oleh Budail bin Warqa. Beliau menjadi perantara Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy. Okay. Musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti Urwah bin Mas'ud menemui Rasulullah SAW bagi memastikan niat sebenar rombongan itu. Kedua-duanya berjaya diyakinkan bahawa kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menunaikan umrah. Okay, seterusnya Rasulullah SAW mengutuskan Osman bin Affan radhiyallahu anhu menemui musyrikin Makkah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka. Osman ditahan beberapa ketika sehingga tersebar berita tentang kematiannya. Okey. Kronologi yang ke-9, Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama dengan Rasulullah SAW dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini digelar sebagai Bai'atul Ridwan. Okay, seterusnya musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'atul Ridwan. Lantas mereka menghantar Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Lalu termeterailah perjanjian Hudaibiyah. Ini adalah kronologi perjanjian Hudaibiyah. Saya harap awak semua faham. Allah SWT menyebut mengenai orang yang berjanji taat setia. Janji taat setia ni tadi disebut sebagai bai'ah. Okay, dalam perjanjian Hudaibiyah ni dikenali sebagai Bai'atul Ridwan nama dia. Okay, melalui firman Allah SWT yang bermaksud sesungguhnya Allah SWT meredai orang yang beriman ketika mereka berjanji taat kepadamu, yakni wahai Muhammad, di bawah pokok. Maka dengan itu ternyatalah dia mengetahui apa yang terkandung dalam hati mereka. Lalu dia menurunkan keterangan kepada mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang
dekat. Okay, itu adalah mafhum ataupun maksud surah terjemahan daripada surah Al-Fatih 48 ayat 18. Okay, berkaitan dengan Bai'atul Ridwan. Okay, antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah termasuklah yang pertama, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada tahun itu. Okay, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Mereka dibenarkan masuk ke Mekah pada tahun hadapan, yakni tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari. Okay. 3 hari sahaja mereka dibenarkan berada di Mekah. Mereka tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung. Orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka. Okay, pada tahun ke-6 Hijrah, mereka tidak dibenarkan masuk ke Mekah, namun mereka dibenarkan masuk pada tahun hadapan, yakni tahun ke-7 Hijrah, dan dibenarkan berada selama 3 hari di Mekah. Okay, yang kedua, isi kandungan yang kedua adalah tiada peperangan antara kedua belah pihak selama 10 tahun, iaitu kita panggil genjatan senjata selama 10 tahun. Okay, isi kandungan yang ketiga adalah mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah SAW turut tertakluk dengan perjanjian Hudaibiyah. Mana-mana kabilah yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, mereka juga terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Okay, boleh faham Okay, yang keempat, perjanjian yang keempat adalah orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya, sesiapa yang lari daripada Madinah ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Okay, itu adalah 4 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okay, hikmah perjanjian Hudaibiyah terbagi pada 3. Yang pertama, perkembangan dakwah Islam. Yang kedua, dari segi perkembangan politik Islam. Yang ketiga, perkembangan dari segi ketenteraan Islam. Okay, kita tengok yang pertama. Okay, dari segi dakwah Islam, okay, musyrikin Mekah tidak lagi mengganggu usaha dakwah Rasulullah SAW. Okay, ramai orang Arab memeluk Islam secara terang-terangan seperti Amr bin Al-As, Khalid bin Al-Walid dan Osman bin Talha. Okay, Rasulullah SAW membuka ruang dakwah Islam dan dengan menghantar surat kepada kerajaan lain di semenanjung tanah Arab. Semenanjung tanah Arab dalam bahasa Arab kita panggil Jaziratul Arabiyah. Okay, seperti di Bahrain dan Oman, serta kerajaan luar semenanjung tanah Arab seperti Rom dan Parsi. Okay, hikmah yang kedua dari segi perkembangan politik Islam, okay, musyrikin Mekah secara langsung mengiktiraf kerajaan Islam Madinah serta Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Okay, Rasulullah SAW juga mengikat perjanjian dengan kabilah di sekitar Madinah. Antaranya termasuklah Bani Khaza'ah. Okay, Rasulullah SAW juga mula menghantar surat kepada pemimpin di dalam dan luar semenanjung tanah Arab dan mendapat jawapan daripada mereka. Hal ini menunjukkan pengiktirafan pimpinan lain terhadap kerajaan Islam Madinah. Selepas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah SAW menumpukan perhatian kepada Yahudi di Khaybar
kerana musyrikin Mekah bukan lagi menjadi ancaman besar kepada kerajaan Islam Madinah. Itu dari segi hikmah perkembangan politik Islam dalam perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya kita hayati pula hikmah perjanjian Hudaibiyah dalam aspek ketenteraan. Kekuatan ketenteraan Islam bertambah daripada 3,000 orang kepada 10,000 orang hanya dalam tempoh 2 tahun selepas perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, mewujudkan suasana aman antara kerajaan Islam Madinah dan musyrikin Mekah. Itu adalah hikmah ataupun kebaikan selepas perjanjian Hudaibiyah. Sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan para sahabat kepada pimpinan Rasulullah SAW. Yang kedua, keputusan Rasulullah SAW mengerjakan umrah bersama dengan para sahabat dihalang. Yang ketiga, dalam aspek kebijaksanaan Rasulullah SAW mengatur strategi menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Yang keempat, aspek toleransi. Daripada sikap Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Yang kelima adalah aspek sikap umat Islam yang cintakan keamanan dan berusaha untuk mengelakkan peperangan. Itu adalah 5 sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Apakah tindakan susulan selepas perjanjian Hudaibiyah? Rasulullah SAW menghantar utusan dengan tujuan menyeru raja-raja memeluk Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga menghantar utusan kepada kabilah-kabilah sekitar Madinah. Yang ketiga, Rasulullah SAW memantapkan kedudukan negara Islam Madinah dan kembali ke Mekah. Itu adalah 3 tindakan susulan selepas perjanjian Hudaibiyah. Boleh faham semua?